Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat kurnianya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada malam ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab At-Taqdiratus Sadidah fi Al-Masaili Al-Mufidah karya Al-Syeikh Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin. Tadi kita dah selesai pada sesi yang lepas membincangkan tentang syarat-syarat sah salat. Hari ini kita masuk rukun-rukun solat. Jadi bab arkan salah, bab rukun-rukun solat. Ruknu lughatan janibus syai' al-aqwa. Rukun pada sudut bahasa ialah bahagian sesuatu yang kuat. Tianglah tiang. Jadi boleh. Istilahan ibaratun an juz'in min al-mahiyyah la tatahaqqaqu illa bih. Pada sudut syarak ataupun istilah fuqaha, rukun ialah ibarat kepada satu juzuk daripada mahiyah, yang mahiyah itu tidak akan berlaku dan tidak akan wujud melainkan dengan juzuk tersebut. Contoh kat sini mahiyahnya ialah sembahyang. Jadi sembahyang tu tidak akan wujud, tidak akan ada melainkan adanya rukun yang 13 tu. Gugur salah satu, solat tak akan wujud sama sekali. Boleh? Nah. Okey, macam wudu. Niat dianggap sebagai juzuk, dianggap sebagai rukun. Kerana apa? Kerana ianya juzuk daripada mahiyatul wudu. Dengan makna kalau tidak ada niat, maka tidak akan berlaku dan tidak akan wujud sama sekali satu perkara yang kita sebut sebagai al-wudu. Nah. Arkanus salah, rukun-rukun salat, adaduha al-mu'tamadu anha 13 bija'li tuma'ninati tabi'atan lil arkan. Jadi bilangan rukun yang muktamad di sisi mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ada 13. Ada 13. Dengan menjadikan tumakninah sebagai satu perkara yang tabi', yang mengikut bagi rukun-rukun. Jadi kita ada 4 rukun yang ada tumakninah padanya. Pertama, rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud. 4 rukun ni nak sah mesti ada tumakninah. Tidak ada tumakninah maka tidak sah rukun tersebut. Seterusnya tidak sah salat. Ala kulli hal, walaupun kita katakan tumakninah itu nak mesti ada untuk sahnya rukuk, untuk sahnya i'tidal, untuk sahnya duduk antara dua sujud, untuk sahnya sujud. Tak, walaupun kita sebut begitu, tapi kita tidak kira ianya sebagai rukun. Kita tidak kira ianya sebagai rukun. Maka rukun hanya ada 13. Walaupun tumakninah itu jadi satu perkara yang wajib. Di sisi pandangan kata 13, tumakninah itu juga wajib, cuma tidak dikira sebagai rukun. Boleh? Dalam nota kaki Maulana Syekh sebut waqila innaha 17 bija'li tumakninati arkanan mustaqillah. Ada pandangan mengatakan rukun solat ada 17. Macam mana jadi 17? 13 yang asal, kemudian tambah tumakninah. Tumakninah dalam rukuk jadi 14, tumakninah dalam i'tidal jadi 15, tumakninah dalam sujud jadi 16, tumakninah dalam duduk antara dua sujud jadi 17. Jadi rukun 13 tambah tumakninah yang ada pada 4 rukun tu jadilah 17. 13 tambah 4 jadi 17. Wa minhum man qala 14 bija'li tuma'ninati ruknan wahida. Sebahagian ulama mengatakan rukun ada 14. Macam mana boleh jadi 14? Kerana rukun yang 13 tu ditambah dengan satu tumakninah. Tumakninah yang 4 tadi tu yang ada pada rukuk, sujud, i'tidal, duduk antara dua sujud, 4 tu dianggap sebagai satu tumakninah. Maka 13 rukun tambah 1 jadi 14. Gitu. Wa minhum man zada ruknan
wa huwa niyatul khuruj min as-salah. Sebagai ulama tambah rukun yang lain, iaitu niat keluar daripada sembahyang ketika mana memberi salam. Wa minhum man zada ruknan wa huwa al-khusyu'. Ada ulama menambah rukun khusyuk, iaitu al-Imam Al-Ghazali. Tapi khusyuk kat sini maknanya bukan daripada awal sembahyang sampai habis, malah pada satu juzuk daripada juzuk solat. Itu makna rukun khusyuk di sisi Imam Al-Ghazali. Kalau kita sebut khusyuk daripada awal sampai habis, badan dok sah sembahyang lah kita ni. Wa minhum man zada ruknan wa huwa qarnun niyyah bit takbir. Sebagai ulama tambah rukun yang lain, iaitu mesti niat berbetulan serentak dengan takbiratul ihram. Ada yang lain menambah rukun al-musalli, orang yang sembahyang. Sebab katanya kalau tidak ada orang sembahyang, maka tidak adalah sembahyang tu. Jadi orang yang sembahyang itu sendiri, al-musalli itu sendiri, dianggap sebagai rukun salat. Kemudian kita berpindah pula kepada aqsamu arkanis salah, bahagian-bahagian rukun salat. Bila kita sebut rukun salat ada 13 ikut pandangan yang muktamad sebagaimana dalam kitab Minhaj al-Imam An-Nawawi, maka 13 rukun tu kita bahagi dan pecahkan kepada 4. Yang pertama arkan qauliyah, rukun-rukun qauli. Rukun-rukun qauli khamsatun, ada 5. Wasumiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'ala al-musalli an yatalaffadha biha bihaythu yusmi'u nafsah. Dinamakan sebagai rukun qauli, rukun ucapan. Kerana disyaratkan kepada dan ke atas orang yang sembahyang untuk melafazkan sehingga dia dengar sendiri, sehingga dia dengar lafaz ucapan-ucapan tu, bacaan-bacaan tu. Boleh? Sebab tu nama rukun qauliyah, sebab dia kena qal, kena bercakap, kena lafazkan sehingga dia dengar. Kalau tak dengar tak sah bacaan. Apa 5 tu? Wahya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, al-Fatihah. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, iaitu di dalam tasyahud akhir. Yang kelima ialah salam. Yallah, ulang balik. Yang pertama takbiratul ihram, kedua baca Fatihah, ketiga selawat ke atas Nabi, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat selawat ke atas Nabi dalam tasyahud akhir, yang kelima ialah bagi salam. Itu 5. Okey, bahagian yang kedua ialah arkanul fi'liyah, kita sebut sebagai rukun-rukun perbuatan. Ada 6. Apa 6 tu? Wahyal qiyam wal ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain wal qu'ud fi at-tashahhud al-akhir. 6. Pertama berdiri tegak, berdiri betul. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, dan duduk untuk membaca tasyahud akhir. Ada berapa tu? 6. Itu rukun qauli. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan. Bahagian yang ketiga ialah arkanul ma'nawiyah, rukun-rukun ma'nawi. Ada satu, wahwa tertib. Ada satu saja, iaitu tertib. Tertib ni makna kita dahulukan apa yang sepatut didahulukan dan mentakhirkan apa yang sepatut ditakhirkan. Akan datang dia punya syarahan yang lebih luas. Yang keempat ialah arkanul qalbiyah, rukun hati. Iaitu satu, iaitu niat. Boleh? Jadi 13 rukun tu kita pecah kepada 4 bahagian. Rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 6, rukun maknawi ada 1 iaitu tertib, rukun hati ada 1 juga iaitu niat. Boleh? Ya Allah. Kemudian Asy-Syaikh membawa satu masalah. Ma afdalu arkanis salah al-qiyam aw as-sujud. Apakah sebaik-baik rukun dalam sembahyang? 13 rukun, apa yang paling comel, paling molek, paling baik, paling afdal? Berlaku khilaf ulama dalam masalah ini. Al-mu'tamadu anna al-qiyama afdalu al-arkan لأنه موضع قراءة القرآن الذي هو أفضل الأذكار ولقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وقيل إن السجود أفضل. Jadi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah berdiri. Itulah sebaik-baik rukun, kerana ketika mana kita berdiri kita baca Al-Quran, dan Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Dalil lain ialah disebut oleh baginda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim.
afdalus salati tulul qunut, sebaik-baik sembahyang ialah sembahyang yang panjang berdirinya. Ada pandangan mengatakan sebaik-baik rukun ialah as-sujud. Wa qila inna as-sujuda afdalu. Ya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Jadi ada pandangan kedua mengatakan yang paling comel ialah sujud. Rukun yang paling molek ialah sujud. Kerana apa? Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih. Naam. Aqrabu ma yakunu al-'abdu. Tempat yang paling rapat antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-Nya ialah ketika mana hamba tu sedang sujud. Maka bila tempat tu merupakan tempat yang paling rapat antara hamba dengan Tuhan, maka dianggap sebagai sebaik-baik rukun. Maka Nabi sebut fa'akthirud du'a, perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan hari ini untuk rakyat-rakyat Palestin, untuk saudara seagama kita di sanalah. Dan sebahagian ulama yang lain mentafsilkan, merincikan. Mereka sebut faqala in kana fil lail fa italatul qiyami afdalu wa in kana fil nahar fal iktharu minas sujudi afdalu. Ini pandangan ketiga. Kalau pada waktu malam, maka berdiri itu, panjangkan berdiri, itu lebih comel. Kalau waktu siang, maka perbanyakkan sujud, itu lebih comel. Boleh. Jadi seolah-olah pandangan yang ketiga ni mengatakan rukun yang paling comel itu berbeza ikut waktu. Kalau malam, elok berdiri, mana panjangkan berdiri. Kalau siang, sujud ialah rukun yang paling comel. Ala kulli hal, yang muktamad ialah berdiri tegak tu. Ketika mana kita baca Quran, itu yang paling afdal. Selesai muqaddimah. Kemudian kita masuk syarhu arkanis salah, syarah kepada rukun-rukun sembahyang. Boleh ke ngatuk mata lah? Pukul 10 ngatuk mata apa? Pukul 10 tak? Bola pukul 2 orang tak ngatuk mata. Majlis ilmu pukul 10 tu biasalah, insyaAllah. Boleh? Esok kerja tak? Tak apa, ambil cuti esok. Ar-ruknul awal, rukun pertama ialah an-niyah, niat. Mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnah. Okey. Tempat niat ialah hati. Dan hukum melafazkan niat usalli fardal asri 4 raka'atin mustaqbil al-qiblati ma'muman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunat. Boleh? Jadi tempat niat yang betulnya dalam hati, lafaz guna lidah itu sunat. Jadi kalau bertembung antara dalam hati dan di mulut, maka kita ambil iktibar benda yang dalam hati. Contoh, kita nak sembahyang zuhur, lidah kita sebut usalli fardal asri ma'muman, aku sembahyang fardu asar, tu lidah. Tapi masa akad takbir Allahu Akbar, dalam hati kita aku salat fardu zuhur, sembahyang sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab kita nak sembahyang zuhur dan dalam hati kita niat zuhur, sekalipun lidah kita sebut asar. Jadi bila bertembung antara lidah dan dalam hati, kita ambil iktibar apa yang ada dalam al-qalbu, dalam hati. Faham tu? Wa waqtuha asna al-takbir. Falau kabbara biduni an yastahdiraha thumma ba'da at-takbir nawa fala tan'aqidu salatuh. Jadi waktu niat ialah ketika mana takbir, mana daripada Allah kepada bar tu, dalam tu kita niat aku salat fardu zuhur. Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur, makmum imam. Kalau jadi makmum ataupun imam lah. Faham tu? Jadi kalau seseorang tu bertakbir tanpa sebarang niat, contoh koyak kemudian lain sungguh, kepala ni, hati ni duk ingat ke bini, duk ingat ke anak, duk ingat ke duit, duk ingat Allahu Akbar, sebut mulut hati tak ada langsung, yang tu tak sah sembahyang. Boleh? Ataupun orang tu dia masa takbir tak ingat apa, lepas takbir tu baru dia niat, mana Allahu Akbar tak terlintas apa, lepas takbir tu baru tepuk dahi, lupa niat, lepas tu dia terus niat waktu tu, juga tidak memadai sebab niat itu berlaku selepas daripada takbiratul ihram. Tidak sah pun sembahyang tu, malah tidak dikira pun. Cumanya kalau seseorang tu was-was, duk main takbir 14 kali, Allahu
Edi. Allah. Semula. Allahu duk main lagu tu. Faham tak? 14 kali. Apa was-was. Tak pasang niat. Dah kena ada ta'arud. Kena ada at-ta'arrudu, at-ta'yin, al-qasdu. Maka tak masuk niat tu. Jadi kalau was-was sampai ke peringkat dah agak cetong sangat, maka bolehlah ambil pandangan-pandangan yang lebih mudah. Antara lain ialah pandangan yang mengatakan niat ni ialah syarat sah, bukan rukun. Boleh? Maka bila kita sebut niat tu syarat sah, maka kita boleh buat awal sebelum solat. Jadi hadap kiblat, niat dulu dalam hati. Aku solat fardu zuhur. Lepas tu Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar tu tak terlintas apa dalam hati. Sah sahaja semayang sampai habis. Boleh? Buatlah dalam satu ketika sehingga hilang was-was tu. Kemudian kembali pula kepada pandangan yang muktamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Boleh? Tu. Kemudian kita berpindah kepada darajatun niyah fi salah. Tingkatan-tingkatan niat dalam sembahyang ada 3. Idza kanat as-salatu fardan wajaba qasdul fi'l wat ta'yin wal fardiyah. Kalau solat tu solat fardu, sama ada fardu dan 5 waktu tu ataupun nazar ataupun apa jenis fardu sekalipun, maka 3 perkara yang kita perlu hadirkan dalam hati. Pertama ialah qasdul fi'l, berniat nak buat perbuatan. Kamu nak buat benda, sembahyang ke, zakat ke, haji ke, nak buat benda sekarang ni. Sembahyang, maka dalam hati aku sembahyang, sahaja aku sembahyang. Itu gilah. Yang penting aku sembahyang tu kena ada. Yang kedua at-ta'yin, tentukan. Sembahyang tu nak sembahyang benda zuhur ke asar ke maghrib, isyak ke subuh. Tu. Kan ada 5 tu. Jadi kena tentukanlah supaya dapat beza antara satu solat dengan solat yang lain. Kemudian kena hadirkan juga al-fardiyah, fardu. Supaya terbeza antara solat fardu dengan solat sunat. Boleh? Tadi yang wajib 3 je. Aku solat fardu zuhur, tu je. Aku solat fardu zuhur ataupun sahaja aku solat fardu zuhur. Boleh? Dan niat ini ialah lintasan hati dan ianya berlaku sangat laju. Jadi tak perlu was-was lah. Boleh? Contoh nak sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Aku solat fardu zuhur baik. Aku solat fardu zuhur. Aku solat tu qasdul fi'l. Fardu itu al-fardiyah. Tempat ta'arud, ta'yin tentukan zuhur, asar, maghrib, isyak. Ada yang tu beres dah, sah dah semayangnya, sah dah niatnya. Itu kalau solat apa? Solat fardu. Ayuh, share lah sikit kamu, bagi viral sikit majlis kawan ni. Yang kedua, idza kanat as-salatu nafilatan muaqqatatan kadh-dhuha wal witri aw dhata sababin ka sunnatil khusuf wal istisqa, wajib qasdul fi'l wa ta'yin. Yang kedua ialah bila mana sembahyang tu sembahyang sunat yang ada waktu. Contoh duha, solat witir, ada waktu kan. Ataupun sembahyang sunat tu sembahyang yang ada sebab. Contoh gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan. Itu ada sebab. Tak? Tak boleh tiba-tiba sembahyang gerhana bulan sekarang ni. Kerana apa tak boleh? Sebab tak ada berlaku gerhana. Jadi gerhana bulan, minta hujan itu semua tu bersebab. Jadi kalau solat sunat tersebut, solat sunat yang ada waktu ataupun ada sebab, 2 benda kita kena hadirkan dalam hati. Pertama, qasdul fi'l. Kamu nak buat apa? Sembahyang ke buat haji? Kena tidur. Saya nak sembahyang, maka sahaja aku solat. Aku solat. Tu. Lepas tu ta'yin ni tentukan. Solat benda, witir ke, tarawih ke, duha ke, gerhana bulan, gerhana matahari. Tentukan. Adapun sunat, lafaz sunat tu tidak perlu kita hadirkan dalam hati. Boleh? Jadi contoh nak sembahyang gerhana bulan. Allahu Akbar. Aku solat gerhana bulan. Beres. Allahu Akbar. Aku solat duha. Aku solat witir. Dah. Molek-molek ada, mudah je. Yang ketiga, idza kanat as-salatu nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Yang ketiga, kalau sembahyang tu sembahyang sunat. Yang mutlaqah. Mutlaqah ni sembahyang sunat yang apa? Yang mutlaqah, yang terlepas daripada ikatan waktu dan ikatan sebab. Contoh solat sunat mutlaq dan adik-beradik dia. Maka ketika itu satu sahaja yang kita perlu hadirkan dalam hati, iaitu qasdul fi'l. Nak buat apa? Nak sembahyang. Itu je. Kena hadir dalam hati.
hadap kiblat, Allahu Akbar, aku solat. Itu je lah, aku solat, beres dah. Sah dah sembahyang tu, sah dah niat. Itu kalau solat sunat yang nafilah mutlaqah. Jadi kesimpulan sembahyang ni ada 3. Kalau fardu 3 benda kena hadirkan. Aku solat, lepas tu fardu, lepas tu zuhur, asar, maghrib, isyak. Yang kedua, solat sunat yang ada waktu ataupun ada sebab. Maka 2 benda sahaja kena hadirkan dalam hati yang wajib lah. Aku solat duha, aku solat witir. Sunat tak perlu kita hadirkan. Tak perlu kita sebut aku solat sunat witir. Sunat tu tak perlu, tak wajib. Kalau buat juga comel lah, lagi molek. Yang ketiga, sembahyang sunat mutlak yang tidak ada ikatan waktu dan sebab. Yang tu memadai sahaja aku salat. Faham? Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, arkanuha 13 an-niyyah fil fardhi qasdul fi'l wal fardiyah awjib ma'a at-ta'yin amma dhu sabab wal waqtu fal qasdu wa ta'yinun wajib. Ataupun amma dhu sabab wal waqti kal witri amma mutlaqun min nafliha fa fihi takfi niyatul fi'liha. Kemudian kita masuk masalah-masalah yang berkait dengan niat. Saya bawa dalam 4 masalah. Yang pertama, la yatajibu niyatul fardiyah 'ala as-sabi inda ar-ramli illa idza ta'ayyanat 'alayhi salatul janazah li isqatil fardi khilafan li Ibn Hajar fatajibu 'indahu mutlaqa. Budak kecil yang belum baligh lah, wajib sembahyang tak? Tak wajib. Itu sepakat. Cumanya bila dia nak sembahyang fardu, wajib tak dia niat sahaja ke solat fardu? Fardu tu adakah dia wajib dia hadir ke dalam hati? Khilaf. Boleh? Adapun di sisi imam, baca sini, tak wajib niat fardiyah ke atas budak kecil di sisi Ramli. Jadi contoh anak gitu umur 9 tahun nak sembahyang. Sembahyang apa? Fardu zuhur. Maka dia niat sahaja aku solat fardu zuhur boleh, ataupun dia niat sahaja aku solat zuhur. Gitu je, beres dah. Sebab apa tak wajib datangkan fardu zuhur? Sebab sembahyang tu tak fardu pun kat atas dia. Sebab dia budak kecil lagi, tak menjadi kewajipan pun. Maka dibenarkan di sisi Imam Ramli. Melainkan kalau solat tu solat jenazah dan dia seorang aja yang nak solat. Mana orang lain tak ada mampu kerah pula ke dah mati bagi dah orang lain. Tak ada orang dah yang boleh solat kat atas jenazah tu sebagai contoh. Jadi hukum solat jenazah ke atas dia ketika itu jadi fardu untuk gugurkan kefarduan. Bukan. Salah syarah. Illa idza ta'ayyanat alaih. Maksud dia melainkan kalau tidak ada orang lain dah yang boleh solat kat atas jenazah tu, melainkan budak tu sahaja, maka dia kena niat sahaja aku solat fardu jenazah. Sahaja aku solat fardu jenazah. Boleh? Sahaja aku solat jenazah fardu gitu. Sebab nak gugurkan kefarduan. Ya? Tu. Saya sebut tadi mula-mula wajib ke atas budak tu tak? Semayang. Tak wajib sebab dia belum mukallaf. Aku lihat tak wajib. Cuma kalau dia nak sembahyang juga, sedangkan ketika itu dia seorang je ada, tak? Mana dia seorang je yang ada yang boleh solatkan ke atas jenazah tu, maka untuk gugurkan kefarduan solat jenazah kan fardu kifayah. Jadi nak gugurkan kefarduan tu dia kena niat sahaja aku solat jenazah atau sahaja aku solat kat atas jenazah ini fardu. Sahaja aku solat kat atas jenazah ini fardu. Gitu boleh gugur kefarduannya. Berbeza dengan Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar sebut wajib secara mutlak. Mana budak kecil, anak kita umur 9 tahun nak sembahyang fardu zuhur ke fardu kifayah solat jenazah ke, lafaz fardu mesti dia hadir dalam hati. Aku solat jenazah fardu, aku solat fardu zuhur, aku solat fardu asar, aku solat fardu isyak. Kena hadirkan juga fardu macam orang besar, macam orang yang dah balik. Sebab apa? Sebab cara sembahyang tu 4 rakaat tu sama macam orang besar. Maka bila sama caranya, wajib diniatkan fardu juga. Faham tak? Itu khilaf yang berlaku antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Apa soalannya? Untuk witir yang tunggal serakaat pun tidak perlu sebutkan ustaz akan rakaatnya. Sebuah rakaat sunat. Sebuah rakaat hukumnya sunat. Boleh? Semua kalau tengok dalam perbahasan witir, kalau kita tidak niat rakaat, Allahu Akbar aku solat fardu,
Aku solat witir gitu je. Maka ketika itu berlaku khilaf antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Seorang kata dia boleh sembahyang berapa rakaat dia nak. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Seorang lagi kata sekurang-kurangnya kena buat 3. Maknanya kita sebut apa? Aqallul kamal, sekurang-kurang sempurna. Kena pikul ke atas aqallul kamal. Ala kulli hal, niat rakaat tu memang tak wajib. Kalau tak niat rakaat pun dah jadi macam perincian yang telah saya sebut tadi lah. Tapi yang comel sebutlah. Sahaja aku solat witir 3 rakaat, 1 rakaat, 5 rakaat, wahakala. Faham tu? Nah. Okey, jelas. Masalah kedua, la tajibu niyatu idafati salah lillahi ta'ala wala niyatu ta'yini adadi rakaat wala niyatu istiqbal al-qiblah wala niyatu al-ada' aw al-qada' bal kullu dhalika sunnah. Tak wajib kita niat dalam sembahyang kerana Allah Ta'ala. Amalan tu wajib kerana Allah, tak boleh buat untuk makhluk. Kalau buat untuk makhluk, syirik khafi, riak, amalan tidak diterima. Masuk ke sini ialah lillahi ta'ala tu, dalam niat kita tu adakah wajib kita hadirkan? Mana sahaja aku salat fardu zuhur lillahi ta'ala, lillahi ta'ala tu tak wajib kita hadirkan. Begitu juga bilangan rakaat tak wajib kita hadirkan. Mustaqbil al-qiblah, menghadap ke kiblat, maknanya usalli fardhu adh-dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilan lil qiblah ataupun mustaqbil al-qiblah, tak wajib, sunat sahaja. Begitu juga adaan ataupun qadaan, secara tunai ataupun secara qada, itu semua tu sunat. Faham tu? Nah, tak wajib. Yang wajib macam saya dah terang mula-mula tadi. Kama qala sahibu Safwati Az-Zubad duna idafatin lidzil jalali wa adadi rak'ati wa istiqbali. Yang ketiga, idza kana al-musalli ma'muman fayajibu alaihi an yanwi al-jama'ata aw al-iqtida'a aw al-ma'mumiyata. Fa idza lam yanwi wa taba'a imamahu ba'da intidarihi fi ruknin wa tala dhalika al-intidar batalat salatuhu wa la tajibu niyyatuha inda al-ihram. Jadi saya sebut sini, bila mana seseorang tu menjadi makmum, maka wajib dia niat sebagai makmum. Niat sebagai makmum ni banyak cara lah. Sama ada dia niat berjemaah, usalli fardhu dhuhri jama'atan, sahaja sembahyang fardhu zuhur jemaah, ataupun sahaja sembahyang fardhu zuhur mengikut imam, sahaja sembahyang fardhu zuhur makmum. Ia belaka tu boleh jadi makmum, kena niat jadi makmum. Sama ada dia niat mengikut imam, berjemaah, menjadi makmum. Kalau dia tidak niat menjadi makmum, sedangkan dia ikut imam, tak, dalam satu rukun dan ikutan dia tu panjang, menunggu tu panjang, maka sembahyangnya batal. Boleh? Contoh, Zaid duduk depan, Zaid sembahyang lah, masuk Muhammad sembahyang juga. Faham tak? Muhammad ni niat sembahyang seorang, niat sembahyang seorang. Sebab apa dia benci ke imam ni? Contohlah. Ataupun gambaran yang kita buat ni kita ubah. Zaid jadi imam di masjid. Zaid jadi imam di masjid. Kemudian datang seorang yang benci ke Zaid. Cuma dah mari masjid, keluar kan orang kata orang kata macam-macam pula. Jadi dia ikut juga dalam saf, duduk dalam saf, tapi dalam hati tidak berniat jadikan Zaid tu sebagai makmum, sebagai imam. Nak jadi imam, aku mana pemimpin aku, lagu mana aku benci dia. Tu. Jadi tidak, makmum tadi tidak niat sebagai makmum kepada Zaid. Makmum tadi tidak niat sebagai jemaah. Makmum tadi tidak niat sebagai makmum kepada imam lah, tidak niat berjemaah. Okey, jadi tu imam baca Fatihah, habis Fatihah baca surah. Faham tak? Makmum baca Fatihah juga. Lepas habis Fatihah, makmum baca surah. Cumanya makmum baca surah yang pendek. Makmum saya ikut tadilah, seorang tadi tu. Makmum baca surah Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar. Okey, bila dah habis surah tu, makmum ni tak rukuk. Pasal apa tak rukuk? Pasal imam tu tak rukuk lagi. Imam baca surah Al-Baqarah 3 juzuk. Faham tak? Imam baca surah Al-Baqarah, kawan ni baca surah Inna A'taina. Jadi sepatutnya bila dia dah habis, dia rukuk lah. Awak tunggu siapa dia lagi. Awak dah habis, kawan semayang seorang, awak tak niat jadi makmum, rukuk lah. Tunggu siapa? Dia tak rukuk. Dia tak rukuk. Pasal apa tak rukuk? Imam tak rukuk. Jadi dia telah mengikut imam dan menunggu imam. Tunggu tu pula lama, muat untuk letak 2 rakaat yang ringan. Tak, tu makna tunggu lama. Tunggu yang muat untuk letak 2 rakaat yang ringan. Boleh? Jadi ketika itu sembahyang makmum tadi batal. Sebab apa? Sebabnya sepatut dia habis nak nakal kausar tu, habis surah tu dia rukuk. Tak rukuk lagi, tunggu imam. Selagi mana imam tak rukuk, dia tak rukuk. Sebab malu kalau rukuk nampak sangat dia tak ikut imamnya. Tak? Jadi bila penunggu tu lama, imam habis Baqarah baru imam rukuk, dia pun rukuk. Tak? Maka ketika itu sembahyang makmum tadi batal. Faham tu? Itu kalau menunggu lama lah. Tapi kalau menunggu sekejap, tak. Contoh imam baca Qul Huwallah, dia baca Inna A'taina. Jadi dia lepas habis Inna A'taina kal kautsar, habis surah tu, tunggu dan 2-3 saat, imam pun habis Qul Huwallah, imam pun rukuk, dia pun rukuk. Jadi menunggu juga. Sepatutnya bila habis Inna A'taina dia rukuk terus. Dia tak rukuk lagi, tunggu 5 saat. Apa imam tak rukuk? Sebenarnya menunggu tu tak lama. Imam rukuk, dia pun rukuk. Masa rukuk tu dia baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, laju. Patut habis tu naik Sami Allahu liman hamidah, tapi tak naik. Apa imam baca lambat sikit. Tapi tunggu tu sekejap. Tunggu sekejap, imam pun Sami Allahu liman hamidah, dia pun Sami Allahu liman hamidah. Maka sembahyang tu tidak batal lah. Faham tu? Wala tajibu niyatu inal ihram, dan tidak wajib niat. Saya sebut wala tajibu niyatu inal ihram, dan tidak wajib niat makmum tu ketika mana ihram, niat jemaah. Jadi kita sembahyang jemaah, adakah masa takbiratul ihram Allahu akbar dalam hati tu memang kena niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur ikut imam. Ikut imam tu tak wajib dalam takbiratul ihram. Lepas tu pun tak ada masalah. Contoh kita Allahu akbar, aku solat fardu zuhur. Sedangkan kita ikut imam ni tak niat ikut imam. Kita niat lepas kita dah takbir tu baru kita ingat niat ini imam aku sembahyang berjemaah. Ya dah ya. Faham tak? Jadi tak wajib kita letak dalam takbiratul ihram. Kita nak letak lepas tu pun tak apa, rakaat kedua baru kita niat jadi makmum pun tak ada masalah. Selagi mana kita tak buat macam tadilah. Kita tak buat macam tadi. Ustaz, berbeza tak masalah makmum terlupa niat berjemaah? Teringat ketika tasyahud akhir, dan ketika itu barulah niat jemaah. Sahkan Ustaz? Kalau dia mengikut imam, perbuatan tu ikut imam, maknanya dia tak akan rukuk selagi mana imam tak rukuk, dia tak akan sujud selagi mana imam tak sujud, dia tak akan i'tidal selagi mana imam i'tidal. Tak, diikat perbuatan je, niat tu tak ada. Maka macam tadi lah, kalau menunggu tu lama, sembahyang dia batal. Sembahyang dia batal. Tapi kalau tidak ada menunggu yang lama, maka tidak ada isu, sembahyang dia tetap sah. Cuma rugilah, sebab pahala jemaah tu dia tak dapat selagi mana dia tak niat menjadi makmum. Boleh? Dia tak kisah dia niat ketika tasyahud akhir ke. Yang penting masa sembahyang tadi tu ada tak al-intizar at-tawil, mana tunggu yang lama. Contoh dia dah habis baca Fatihah, habis surah, patut dia rukuk, dia tak rukuk. Apa imam baca panjang, tapi niat untuk menjadi makmum tu tak ada. Tak. Maka ketika itu kalau menunggu tu lama, maka sembahyangnya batal lah, sembahyang makmum tu. Sembahyang imam tak batal. Boleh? Okey. Faham tu? Hadza binisbati lil ma'mum ni dalam nota kaki.
Amma binisbati lil imam fa niyyatuhu mandubatun liyahsula ala fadilatil jamaah illa fi arba'in salawat fatajibu niyyatul imamah al-jumu'ah wal mu'adah wal mandhurah jama'atan wal muntaqaddimatu fil matar fa idza lam yanwi fihinna lam tasihha salatuhu ila al-mandhurah fatasih ma'al al-ism. Jadi untuk solat tadi yang kita bincang tu makmum. Kalau imam pula niat untuk menjadi imam tu sunat. Boleh? Imam niat menjadi imam itu sunat. Kalau dia tak niat pun tidak ada masalah. Contoh sembahyang zuhur, saya jadi imam, saya tak niat jadi imam. Saya buat perut dengan makmum belakang contoh. Tak gerang ke makmum, jadi niat sembahyang seorang. Buat dono sembahyang, baca laju sikit, rukuk laju sikit saja nak khianat orang belakang. Alah kuliah saya tak niat lah. Sembahyang saya sah mana boleh ada. Cuma pahala jemaah saya tak dapat. Okey, cumanya ulama sebut 4 keadaan wajib kita niat menjadi imam. Kalau kita jadi imam. Pertama sembahyang Jumaat. Jumaat imam wajib niat jadi imam. Sembahyang al-mu'adah, sembahyang mu'adah ni sembahyang ulang. Sembahyang dah zuhur sekali, sembahyang pula zuhur kali kedua bersama dengan jemaah yang lebih ramai sebagai contoh. Maka kalau kita jadi imam, kita kena niat kita ni sebagai imam. Lepas tu sembahyang nazar. Contoh kita niat nak jadi imam dalam solat duha. Maka kena sembahyang kena jadi, kalau kita jadi imam dalam duha tu kita kena niat jadi imam. Sebab solat tu dinazarkan berjemaah. Yang terakhir al-mutaqaddimatu fil matar. Kalau kita sembahyang jamak sebab hujan. Ini ada syarat dia, ada cerita dia lah, nanti akan dibincangkan. Faham tak? Jadi kita jadi imam untuk sembahyang jamak, takdim, zuhur dengan asar. Disebabkan hujan. Maka kita ketika itu kena niat jadi imam. Bila kita jadi imam, kita kena niat jadi imam. Pada 4 situasi ni. Jumaat, nazar, sembahyang ulang, lepas tu sembahyang jamak, takdim sebab hujan. Okey, 3 daripadanya kalau kita imam yang kita lagi buka seluar kita. Pakak dia buka lampu kak. 3 daripadanya kalau kita tidak niat menjadi imam, maka sembahyang tu tak sah. Jumaat, sembahyang ulangan dan sembahyang jamak takdim sebab hujan. 3 ni kalau kita jadi imam, kita kena niat jadi imam. Kalau tak, sembahyang tak sah. Adapun sembahyang nazar, kita bernazar untuk sembahyang berjemaah. Tak. Kalau kita jadi imam, kita kena niat jadi imam. Kita tidak niat jadi imam, maka sembahyang tu sah, cuma kita berdosa. Nah, yang keempat yang terakhir berhentilah. Nah, takbiratul ihram sama esok. Sama bila-bila lah, tak tahu lah bila. Nombor 4, idza arada an yusalli qasra fi as-safari wajaba niyyatul qasri inda al-ihram. Fa idza lam yanwi indahu wajaba al-itmam. Ini penting ni. Bila mana seseorang tu nak sembahyang qasar, maknanya 4 nak jadi 2. Ketika musafir lah. Tak. Ketika itu wajib niat qasar tu dalam takbiratul ihram. Contoh kita nak buat zuhur jadi 2 kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati aku solat fardu zuhur 2 rakaat, ataupun aku solat fardu zuhur qasar, barulah sah qasar. Boleh buat 2. Kalau lupa niat dalam takbiratul ihram, maka sembahyang tu kena bangun buat 4. Boleh. Begitu juga kita nak sembahyang isyak, nak buat 2 rakaat, maka Allahu Akbar, aku salat fardu isyak qasar, aku salat fardu isyak 2 rakaat, barulah boleh buat 2. Kalau terlupa niat ataupun syak, aku tak ada niat 2 ke niat 14, niat 4 rakaat, maka bila syak begitu kena bangun buat 4. Dia tak batal sembahyang, kena buat 4. Boleh? Tu ingat tu. Untuk sembahyang qasar, ikut pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, niat qasar tu kena letak dalam takbiratul ihram. Jadi ada 4 benda lah kena letak. Pertama, qasdul fi'al, sahaja aku salat ataupun aku salat. Lepas tu fardu, lepas tu zuhur, lepas tu qasar. Aku salat fardu zuhur qasar, aku salat fardu zuhur 2 rakaat, aku salat fardu isyak 2 rakaat. Boleh? Kalau tak niat, maka kena sembahyang 4 rakaat. Sembahyang tak batal tak? Kena buat 4 je. Kena bangun buat 4. Faham tak? Tak baca lagi. Kalau TikTok ni pukul 2 baru start live. Tak? Budak-budak muda hari ni banyak bisnes ke pukul 1.
Kita ngatuk mata lah. Baca sendiri tak? Esok pula, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada sesi akan datang kita akan baca Ar-Rukn Tsani, rukun yang kedua, Takbiratul Ihram. Dah selesai dah yang pertama, niat. Faham? InsyaAllah ta'ala. Ada kelapangan kita baca pagi esok lah. InsyaAllah saya iklan balik di Facebook lah. Bila-bila nak buat live tu 10 minit, 20 minit sebelum live tu saya iklan insyaAllah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.